syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita beri kesempatan, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita laksanakan daripada awal kita bangkit tadi sehinggalah sekarang dan insya-Allah berterusan sehingga hari ini dapat kita laksanakan segala amalan-amalan yang akan membolehkan kita berada di kalangan orang-orang yang soleh yang Allah telah janjikan di syurga kelak insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita nak bicara tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum mengetahui bahawa semua para anbiya mempunyai telaga kecuali Nabi Saleh alaihi salam kerana baginda mempunyai susu unta. Tapi bagi keseluruhan nabi-nabi Allah telah bekalkan, Allah telah bagi kepada mereka telaga yang khusus. Dan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat baginda, maka ada juga telaga khusus yang telah ditetapkan untuk umat baginda yang mana mengikut apa yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia sampailah bawa kepada akhirat. Baik. Kalau kita lihat pembahasan berkaitan dengan telaga ataupun diceritakan dengan istilah al-haud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana telaga ini bukan berada atas dunia, tapi telaga ini berada di akhirat kelak, berada di hari kiamat. Dan telaga ini kalau kita lihat kepada perbahasan telaga, kalau kita masih ingatlah, mungkin ibu-ibu ayah sekalian di sini, kalau sebut telaga, kita tahulah telaga kat mana kan, macam mana bentuk telaga dan sebagainya. Mungkin yang batch bawah-bawah ini atau mungkin generasi-generasi yang akan datang tak mengenali telaga, macam manalah bentuk telaga tu. Telaga kalau kita dahulu pernah kita mandi air telaga dan sebagainya, itu telaga kecil. Tapi telaga baginda Nabi SAW ni telaga yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat luas. Kapasitinya untuk menampung keseluruhan umat baginda Nabi SAW. Telaga baginda Nabi SAW ini iaitu berada di padang mahsyar menjelang tintian siratal mustaqim. Bermaksud telaga baginda Nabi SAW ini berada sebelum melintasi titian sirat. Sebelum melintasi titian sirat. Ini berdasarkan suatu hadis yang sahih yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua buah telaga. Yang pertama, telaga sebelum sampai kepada titian sirat. Itu telaga pertama. Dan yang kedua, di dalam syurga. Telaga yang berada di dalam syurga setelah melalui titian sirat. Titian sirat ini adalah destinasi ataupun kita kata checkpoint terakhir sebelum masuk ke syurga. Sekiranya keseluruhan manusia melepasi mizan dan sebagainya, maka mereka perlu melintasi titian sirat untuk sampai ke syurga. Sekiranya tidak sempat atau tidak mampu dan tidak berjaya melalui titian sirat, maka manusia akan terjatuh dan terjerumus ke neraka Jahannam. Maka yang melepasi titian sirat sahaja akan sampai ke syurga. Sebelum sampai ke titian sirat, kita dibekalkan dengan telaga atau haud, telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nama telaga ini yang biasa kita baca dalam surah Al-Kautsar. Nama telaga ini telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini bermaksud dalam bahasa Arab membawa satu kenikmatan yang banyak. Kautsar ini membawa maksud kenikmatan yang banyak. Nikmat yang kita dapat atas dunia ini bagi orang yang dapat kesenangan, Allah cukup nikmatnya dia rasa. Daripada awal dia dilahirkan rasa nikmat cukup, tak pernah rasa nak mengungkit. Makan cukup, tempat tinggal selesa, kata keperluan semua dapat, kehendak pun semua dapat, kenikmatan atas dunia. Tapi bila mana pergi ke alam akhirat, dapat minum di telaga Kautsar, maka telaga itu mempunyai kenikmatan yang cukup banyak. Kenikmatan macam mana? Nanti kita akan lihat satu persatu. Baik, maka para ulama berbeza pendapat mengenai al-mizan, timbangan, dan al-haud, itu telaga. Yang mana dahulu diciptakan? Yang mana dahulu diciptakan? Abu Hasan Al-Qasi berkata, al-haud lebih dahulu ada daripada al-mizan. Bermaksud sebelum sampai kepada timbangan, adanya telaga dahulu. Ada telaga dahulu. Bermaksud sebelum ditimbang amalan-amalan yang telah dilaksanakan di atas dunia ini,
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak dapat minum telaga Al-Kautsar. Lepas dapat minum, barulah ditimbang. Bermaksud kalau kita lihat kepada perjalanan kita manusia ini, daripada atas dunia, amalan baik kita buat satu, masuk di alam kubur dalam keadaan kita yang selesa, tanpa ada azab yang dikenakan, dibangkitkan nanti dalam keadaan yang selesa, berada di kalangan orang-orang saleh, maka kita di antara orang yang dapat minum air di telaga Al-Kautsar sebelum sampai kepada Al-Mizan. Tetapi kalau atas dunia ini porak-poranda kerjanya, dalam kubur diazab, seksanya, dibangkit dalam keadaan yang tidak tenteram kehendaknya, dikumpulkan bersama-sama orang yang tidak saleh di sana, maka berkemungkinan kita tak dapat nak menikmati kenikmatan yang besar, iaitu minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermaksud bahawa setelah manusia dibangkitkan dari kubur, mereka dalam keadaan amat haus. Manusia dibangkitkan dari keadaan daripada kubur ni dalam keadaan yang sangat-sangat haus, maka ketika itulah sebelum sampai di titan sirat, mereka akan minum dahulu di telaga Al-Kautsar. Bagi yang layak sahaja. Bagi tak layak, tak boleh. Walaupun dahaga, tersangat-sangat dahaga, dalam keadaan pada mahsyar, sebagaimana telah kita bahaskan pada sebelum ni, keadaan panas, matahari yang dekat dengan kepala kita, peluh yang keluar dengan begitu banyak, maka dahaga itu dapat kita sempurnakan dengan minum air di telaga Kautsar bagi mereka yang layak. Saya beritahu dua kali ya, bagi mereka yang layak. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sebelah telagaku, tiba-tiba datang sekumpulan orang, lalu ada salah seorang daripada kalangan mereka berkata kepadaku, mari ikut bersamaku. Aku bertanya, pergi ke mana? Dia menjawab, demi Allah, ke neraka. Ini Nabi duduk di telaga Nabi ni. Nabi duduk berhampir di telaga Nabi, tiba-tiba datang sekumpulan manusia dan salah seorangnya panggil Nabi, jom ikut aku. Ke mana? Ke neraka Allah. Maka aku bertanya, Nabi bertanya kepada Jibril AS, siapakah orang itu wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang yang murtad. Orang yang murtad yang tidak akan dapat merasai kenikmatan di telaga Al-Kautsar. Dan ketika itu dia mengajak pula mereka-mereka lain untuk bersama-sama dengan mereka dalam neraka. Sebab mereka adalah murtad. Kemudian datang kumpulan yang lain yang keadaan juga seperti itu. Mereka akhirnya dibawa ke dalam neraka sebagaimana haiwan ternakan. Macam mana haiwan ternakan? Haiwan ternakan ni nak panggil mereka, kalau kita tengoklah, ini kan viral, orang panggil kambing dalam keadaan bersiul dan sebagainya, kambing datang. Mungkin itu train daripada awal. Ada keadaan binatang tu ditarik, tak nak turun. Contoh macam kita lihat ketika raya korban hari itu kan, nak turun lembu punya payah, tarik sana, tarik sini. Kambing pula bila mana dia tongkat dia punya handbrake dia nak tarik, itu haiwan ternakan. Maka begitulah manusia bila mana akhir nanti akan diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan begitu. Memaksa mereka. Kerana disebabkan mereka tak sanggup nak masuk, tetapi mereka tidak beramal saleh ketika atas dunia, maka tiada peluang untuk mereka mendapat kenikmatan, sebesar-besar kenikmatan di pada mahsyar sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di sini bahawa menunjukkan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan berada sebelum melintasi titian sirat. Kerana pos terakhir adalah untuk masuk ke dalam syurga melalui titian sirat. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai kewujudan air ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Baginda menjawab, demi yang nyawaku pada tangannya, di sana ada air dan pada para wali Allah datang ke telaga para nabi. Ketika itu
Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan 70,000 malaikat yang masing-masing memegang tongkat dari neraka untuk menghalau orang kafir daripada mendekati telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali. Nak gambarkan kepada kita bahawa telaga itu dikawal rapi oleh para malaikat. Bukan sewenang-wenangnya lah boleh masuk. Hari ini kita lihat nak masuk ke tempat-tempat tertentu ada pengawalnya. Tapi kadang-kadang terlepas juga. Terlepas juga. Kita lihat bagaimana orang yang pergi buat haji. Kan ada buat haji secara sah. Masuknya dengan permit tiada masalah. Tiba-tiba ada mereka yang berada di sana. Bermula daripada buat umrah dahulu sebelum musim haji. Mereka cuba masuk secara seruduk-seruduk ke tempat orang buat haji. Kalau terlepas, okey, tak ada masalah, tak ditangkap. Kalau tak terlepas, ditangkap. Itu atas dunia, nak buat amal ibadah di tempat yang baik. Tapi di sini, para malaikat ada 70,000 orang akan mengawal di setiap penjuru di kawasan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pastikan orang kafir tidak boleh datang dan tidak boleh minum di kawasan tersebut. Kerana kenikmatan yang ada telaga itu melebihi apa yang telah dibayangkan di atas dunia. Kerana orang kafir telah menikmati segala kenikmatan yang mereka nak. Mereka nak semua atas dunia telah dapat. Tapi kita, Allah kawal kita. Allah bagi sempadan kepada kita. Nak dapat itu tak boleh. Nak buat ini tak boleh. Nak minum itu tak boleh. Ada halangan-halangan yang perlu kita selesaikan. Ya? Bila mana sampai di akhirat, masuk syurga, nak minta apa. Semua akan dapat. Atas dunia, sabar sekejap. Tunggu sekejap. Sabar sekejap. Itulah penjara bagi kita, syurga bagi orang kafir. Kalau kita lihat ada perkongsian daripada orang Arab lah. Dia terlalu kaya sangat. Masuk kedai kereta, semua kereta nak beli. Wallahualam, itu konten saya lah kot, kita bayangkan. Tapi nak katakan kaya sungguh, sampaikan dia boleh beli apa saja nak beli. Maka berbicaralah mereka-mereka lain. Alangkah indahnya kalau kita dapat sebegitu. Alangkah seronoknya kalau kita kaya sebegitu. Maka jawab kepada mereka, sabar. Atas dunia, sabar seketika. Masuk syurga nanti, lintas dalam kepala, Allah bagi. Lintas saja apa nak makan, Allah bagi. Semua yang terlintas dalam fikiran kita, Allah akan bagi. Jangan risau. Yang penting, amal ibadah secukupnya, dalam syurga dapatlah kenikmatannya. Sebelum masuk syurga lagi, dapat kenikmatan telaga Kautsar terlebih dahulu. Baik. Ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala diriwayatkan daripada Abu Dzar, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cangkir telaga itu ataupun timba ataupun gelas telaga itu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa demi Allah yang diri Muhammad pada tangannya, cebok ataupun bejana telaga ni jumlah lebih banyak daripada bintang di langit. Dia kata banyak tak banyak, lebih banyak daripada bintang di langit. Jika satu bejana air itu diminum oleh seorang, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Katakan dia minum satu cawan lah, kita kata satu cawan lah. Minum satu cawan daripada air telaga Kautsar bin Nabi SAW, dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Masya Allah. Bagaimana kenikmatan kita ni, kalau kita haus, kita minum air banyak sekali pun, belum tentu puas. Rasa nak minum lagi. Tapi bila mana kita minum air di telaga Kautsar, minum saja satu cawan akan menyebabkan kita hilang haus itu sampai bila-bila. Dia katakan nikmat Allah bagi. Nikmat kita paling besar minum lah. Sebagaimana kita berpuasa dahulu kan. Bila mana kita berpuasa seharian, kita tak fikir sangat bab makan ni. Makan tak apalah, ada tak ada tak apa. Tetapi bab minum kita nak. Allah lepas buka puasa kita minum air, Allah leganya dapat minum air. Tak makan tak apa, yang penting minum air. Kerana nikmat minum itu yang sangat-sangat kita rasa bermakna. Hatta kalau kita ni di Malaysia, kita dibekalkan dengan air yang bersih lah. Kita kata air keseluruhan bersih, walaupun ada tak bersih, kita katakan bersih. Tetapi bila mana kita pergi ke tempat yang tak ada air, contohlah tiba-tiba kita travel di mana-mana, ada lopak air kecil saja, itu pun air berbau. Nak tak nak kita kena minum air. Maka kita gali air dan kita dapat merasai air itu, walaupun air itu berbau sedikit, tapi nak kata nikmat air itu sangat-sangat besar. Tambahan lagi, dia dapat air daripada telaga Kautsar. Setelah kita dibangkitkan daripada kubur, keadaan haus, kita dapat minum. Yang mana haus itu akan dihilangkan dengan serta-merta, dan itulah sebenar-benarnya kenikmatan yang kita perolehi. Dan kemudian,
Di hujung telaga itu memancar air laju dari 2 buah paip air syurga yang menjadikan orang yang minumnya tidak haus. Nak katakan kat sini ada paip air keluar, tapi bayangan kita jangan nampak paip air kan. Nampak paip macam mana paip air kat rumah kita ke, kat rumah jiran kita ke, macam mana paip air tu. Jangan gambarkan begitulah, kerana paip air di syurga, paip air di akhirat ini berbeza dengan apa yang kita gambarkan. Kalau kita ni buat dalam keadaan yang tidak sempurna, contohlah kita gambarkan paip air zaman dulu dengan zaman sekarang, memang totally berbeza lah. Tapi di akhirat dia akan lebih lagi. Bercarilah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Tengok kan, dahulunya kita ambil wuduk dan sebagainya, automatik hari ini. Dulu tak ada, dulu pasti pakai kata nak ambil air kena guna tangkal dan sebagainya. Tapi hari ini pakai sensor, air keluar. Nak katakan begitu sekali kemudahan. Di akhirat, wallahu alam, gambaran paip air tak nampak dibayangkan lah. Cumanya pengertian itu merujuk kepada paip air yang daripada syurga, yang gambarkan keluar daripada tempat tersebut. Baik. Kemudian lebar telaga itu sama dengan panjangnya, iaitu jarak antara negeri Aman dan negeri Aliyah. Airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Nak katakan air itu, macam mana nak kita bayangkan air itu lebih putih daripada salji? Nak kata air ni jernih sungguh. Jernih sungguh. Dan juga manis lebih manis daripada madu. Nak kata macam mana air tu? Sedap tak sedap tu? Madu dah manis tapi lebih sedap daripada madu. Itu macam mana kita nak gambarkan tu? Keenakan tu. Keenakan yang mana keenakan yang sangat-sangat mengujakan bila mana kita minum air tersebut. Nak kata sampai begitu. Baik. Jadi jarak, nak katakan jarak kan. Jarak kita tengok dalam hadis satu lagi, iaitu diriwayatkan daripada Thauban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berada di telagaku untuk mengusir orang yang tidak berhak mendekati ke sana dengan cara memukul orang itu dengan tongkatku. Saya bertanya lagi, berapakah lebar telagaku wahai Rasulullah? Berapakah lebar telaga itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, lebarnya adalah daripada tempatku berdiri sekarang hingga ke negeri Aman. Aman di Jordan. Maka jarak, kalau kita ikut jarak lah, jarak kalau tuan-tuan buka secara umum lah ini, Google, Google tu jarak di antara Madinah ke Amman lebih kurang dalam 1104 lah, 1104 km. 1104 km itu jaraknya. Kalau kita ikut tempat kita ni, mungkin lebih kurang lah, plus minus daripada Johor ke Phuket, lebih kurang tu lah. Johor ke Phuket, kurang lah nak kata jarak tu. Jarak dia lebar dan itu sama. Lebar dan itu sama. Okey. Baik. Maka itu antara perkara yang merujuk kepada lebar dan panjangnya saiz telaga. Jadi kita kata saiz telaga apa besar sangat ni, dia macam tasik ni, macam laut dah ni kan. Macam laut dah ni, besar. Tapi itulah gambaran telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Okey. Sahabat bertanya lagi mengenai air yang ada di dalamnya. Maka baginda menjawab, air itu lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Mengalir dari 2 buah paip dari syurga, satu paip daripada emas dan paip yang satunya daripada daun. Dia kata hebat tak hebat. Begitulah keadaan air yang keluar yang masuk ke Telaga Kausar. Maksudnya Telaga Kausar ni airnya bukanlah daripada air dunia, tetapi airnya daripada syurga yang keluar daripada paip atau kita kata daripada mata air yang hasilnya daripada emas, yang keduanya puncanya daripada daun. Itu gambaran awal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba kepala baginda tertunduk ke bawah. Tidak lama kemudian dia mengangkat kepalanya lalu tersenyum gembira. Sehingga kami bertanya kepada baginda, apakah yang membuat kamu tersenyum wahai Rasulullah? Baginda menjawab, baru saya tadi turun suatu surah kepadaku. Surah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya
kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka didikkanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Jadi, dalam ayat ini ada dua perkara. Pertamanya berkaitan nikmat Allah bagi itu kepada baginda Nabi SAW, Telaga Al-Kawthar. Yang kedua berkaitan dengan ibadah Aidil Adha, itu penyembelihan binatang korban yang kita telah laksanakan pada 2 minggu lepas. Baik, ada soalan yang kita nampak tadi berkaitan dengan kalau kita buat umrah DIY, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab sekarang ni, ni mungkin ibu-ibu ayah boleh tengok kepada perbincangan daripada ulama-ulama terkini berkaitan dengan kaedah visa pelancong yang kita dapat itu. Ada pendapat lah, wallahu a'lam, pendapat yang dibincangkan lah. Kalau kita boleh tengok Al-Fadhil Dr. Basit Abdul Rahman juga membincangkan perkara yang sama, iaitu bila mana kita dapat visa pelancong, bermaksud kita ni boleh pergi ke sana tanpa terikat, kerana kita pergi keadaan melancong. Tetapi kalau kita visa umrah, kita kena selesaikan ibadah umrah terlebih dahulu. Jadi itu kaedah-kaedah yang dibuatlah. Mungkin boleh rujuk kepada pandangan-pandangan ustaz yang lebih arif tentang perkara ini. Adapun tentang ibadah haji yang dibuat secara haram, maksudnya kita duduk di sana dengan tempoh yang lama daripada buat umrah dan kita masuk buat haji. Begini, kita nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena betul-betul ikhlas dan kita kena betul-betul buat dalam keadaan yang terbaik. Kalau kita masuk curi-curi, buat keadaan yang tidak betul dan sebagainya, bagaimana kaedah kita nak buat? Bagaimana pahala yang kita akan peroleh itu? Itu kena fikir-fikirkan balik lah. Maksud saya di sini iaitu bila mana kita buat satu amalan, amal itu kena betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut peraturan. Ikut peraturan yang telah ditetapkan. Kalau peraturan kata tak boleh, tak boleh lah. Kalau peraturan kata kena sekian-sekian bayaran, kena sekian-sekian bayaran, walaupun Allah berat sungguhlah bayaran tersebut. Macam menzalimi kita letak kepada kita. Kalau benda itu, kita rasa kerajaan telah menzalimi ke apa ke, itu biarlah mereka yang menanggungnya. Kita perlu buat ibadah dalam kadar yang terbaik. Supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan itu akan dihitungkan di mizan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kalau tak betul, kita pula menanggungnya. Membuat amalan baik-baik cuma tak dikira. Macam mana keadaan tu? Kita tak nak perkara itu berlaku lah. Jadi setiap apa yang kita buat perlu untuk kita detailkan, untuk kita murnikan supaya apa yang kita laksanakan itu adalah yang terbaik. Contoh amalan tempat kita lah. Amalan tempat kita. Kita katakan kita nak buat amal ibadah. Yang mana amal ibadah itu adalah bertepatan dengan kehendak kita. Contoh kita zaman COVID dahulu. Nak solat Jumaat, di mana masjid hanya diperuntukkan 40 orang sahaja untuk solat berjemaah. Kita masuk jugalah secara haram. Secara haram. Dan asbab kita masuk secara haram, keseluruhan daripada 40 orang tu jadi 41. Satu orang itu terkena COVID. Habis semua 40 orang terkena COVID dan ada meninggal dan sebagainya. Jadi bagaimana amalan ibadah kita? Daripada kita nak buat amalan ibadah itu secara baik-baik, tiba-tiba dia menjadi satu kerosakan, satu kemusnahan kepada orang lain. Jadi kita fikir-fikirkanlah, adakah itu terbaik dan adakah itu jalan yang kita boleh laksanakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ada ulul amri yang perlu kita ikut, maka kita tengok yang mana yang perlu kita laksanakan, yang mana perlu kita ikut ulul amri dengan sebaik mungkin. Baik. Ibu-ibu yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdasarkan ayat tadi, iaitu inna a'tanakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka tahukah kamu mengenai Al-Kawthar? Kami menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang mengetahui. Ini sahabat bertanya. Baginda lalu berkata, Al-Kawthar adalah telaga yang mengandungi kenikmatan yang banyak yang dijanjikan untukku. Telaga yang berjananya ataupun ceboknya sebanyak bintang di langit untuk umatku. Sehingga ketika seorang hamba menjadi gelisah melihatnya, aku berkata, ya Allah, dia termasuk umatku. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, kamu tidak tahu apa yang berlaku setelah itu. Nak gambarkan bahawa kepada kita, ketika mana umat baginda Nabi SAW nak minum di Telaga Kautsar, tiba-tiba dihalang.
Maka baginda Nabi SAW kata, itu umat aku. Dia boleh minum telaga ini. Maka Allah menjawab, kamu tidak mengetahui apa yang umatmu lakukan di sebalik kamu. Nak katakan bahawa Allah mengetahui segala-galanya. Mungkin ketika mana baginda Nabi SAW nak panggil umat baginda minum telaga ini, tiba-tiba dihalang, maka Allah kata, dia ni belakang kamu, dia tak buat pun. Dia tak ikut sunnah kamu. Dia melawan kamu, dia tak percaya pada hadis dan sebagainya. Tak percaya pada sunnah kamu, tiba-tiba kamu nak minta dia minum, jadi kami halang dia daripada minum air daripada Telaga Kausar. Kerana itulah perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Secara jelasnya, kita ni buat amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa sama kita ni mungkir kepada apa yang telah Allah tentukan dan apa yang telah Nabi SAW ajar kepada kita. Tak buat. Jadi bila tak buat, maka tak dapatlah kita menikmati kenikmatan yang telah janjikan di Telaga Al-Kausar. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan kepada kita. Tadi kita lihat bahawa daripada Mekah, daripada Madinah ke Aman, jaraknya lebih daripada 1,200 lebih kilometer. Dalam hadis yang lain Nabi beritahu bahawa aku mempunyai sebuah telaga yang panjangnya antara Mekah ke Baitul Maqdis. Wah, lagi panjang ni. Mekah ke Baitul Maqdis, kalau kita lihat jaraknya adalah lebih kurang 1,756 km. Jaraknya lebih jauh. Ya? Dalam kondisi yang lebih samalah. Maka ilmu hadis, orang hadis, ahli hadis berpendapat bahawa hadis-hadis berkenaan mengenai Telaga Al-Kausar ini adalah berlainan. Kerana bila mana Nabi sampaikan hadis kepada masyarakat di satu tempat, maka dia berkait dengan tempat tersebut. Daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Maka tempat itu berbeza-beza dan hadis itu juga ada sedikit perbezaan berdasarkan tempat yang Nabi sampaikan hadis tersebut. Begitu juga perjalanan, tempoh masa perjalanan. Baginda Nabi SAW mengatakan bahawa panjang telaga selama sebulan perjalanan dengan unta. Maksudnya sebenarnya di sini telaga itu amat luas. Sehingga kata-kata Rasulullah SAW merangkumi semua orang daripada setiap penjuru. Ini sebulan perjalanan dengan unta. Umum begitulah. Nak katakan kalau 1,500 km lebih kurang tu, maksudnya sebulan perjalanan dengan unta. Nak katakan begitulah. Ya, katakan begitu. Maka ketika itu orang tak terfikir dengan kadar yang panjang, luas yang panjang sama dengan lebar dan panjang pendek itu, merujuk kepada telaga yang cukup besar dan semua umat Nabi SAW dapat minum daripada telaga tersebut. Baik, siapakah manusia atau umat Nabi SAW yang lebih dahulu dapat minum dan masuk kepada telaga Nabi SAW? Nah, Rasulullah SAW bersabda, aku menyediakan telagaku bagi kamu semua dan aku bangga dengan ramai umatku daripada kamu semua. Oleh itu, kamu semua jangan saling berbunuhan. Nabi beritahu, umat Nabi ni ramai. Maka Nabi bangga dengan umat Nabi ni ramai. Maka janganlah ada sifat bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Ya, di antara satu sama lain. Okay. Diriwayatkan daripada Thauban, Rasulullah SAW bersabda, telagaku lebih lebar sejauh daripada jarak negeri Yaman ke negeri Aliyah. Airnya putih dan siapa minum tidak akan haus buat selama-lamanya. Orang yang pertama sekali datang ke tempat itu adalah orang muhajirin yang fakir. Orang pertama sekali yang dapat masuk dan minum air Telaga Kausar adalah orang muhajirin yang fakir, yang pakaiannya lusuh, rambutnya tidak rapi, iaitu orang yang tidak mengahwini wanita kaya sehingga kehidupan mereka tidak bercukupan. Nak katakan di sini bahawa umat Nabi yang pertama akan dapat minum di Telaga Al-Kausar adalah orang fuqara muhajirin, orang fakir yang berhijrah. Kita kena faham konsep hijrah dan konsep musafir. Hijrah ini daripada Mekah ke Madinah zaman Nabi SAW. Hari ini kita bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita kena bezakan di situlah. Ya. Kita bermusafir, yang digambarkan sini adalah muhajirin, orang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, iaitu daripada Mekah ke Madinah, yang mana dia ni dalam keadaan yang fakir.
keadaan yang fakir. Kita musafir lain, kita musafir 2 marhalah, lebih kurang 81 km, kita boleh buat jamak kasar, itu musafir. Itu musafir. Cuma hari ini kita orang musafir ini dibekalkan dengan tempat yang selesa. Dengan tempat yang selesa. Musafir ada, kalau ruangan masjid ini ada ruangan musafir, musafirin dan sebagainya, yang mana boleh beristirahatlah orang musafir di masjid-masjid yang lebih sesuai dan lebih mesra Muslim, insya-Allah. Tetapi ada orang musafir ini yang menyalahgunakan kaedah musafir. Ada mereka yang mengambil kesempatan dengan mengatakan musafir daripada sekian, tetapi dia adalah orang yang ada agenda-agenda yang nak menipu, yang mendapatkan perhatian daripada masyarakat luar dengan cara begitu. Sedikit perkongsian kepada ibu bapa sekalian. Kita juga kena memerhati keadaan ini. Antara yang berlaku iaitu berlaku di tempat saya sendiri, kita dihadiri oleh orang musafir, dikatakan musafir yang sangat-sangat daif. Daripada satu tempat dia kata dia nak pergi cari pekerjaan tetapi ditipu dan sebagainya, maka dia tak ada wang. Tak ada wang nak balik, dia bawa anak-anak dan juga isterinya. Jadi kita melihat kepada kedaifan dia, kemiskinan dia, Allah sedihnya. Jadi kita pun buatlah announcement, bagi tahu kepada jemaah siapa nak bantu, dipersilakanlah bantu sekadar mana yang boleh untuk meringankan beban saudara kita ni. Jadi bila kita bantu, dapatlah kewangan sikit, dibalik dan sebagainya, maka kita dapat mesej viral kata, oh dia ni telah pergi ke banyak buah masjid nak minta sumbangan sebegitu. Dia sebenarnya bukan orang yang susah, tapi dia selalu buat perkara begitu. Wallahualam, kebenarannya, kesahihannya, kita kesian kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Bila mana ada orang yang memberi kesempatan, orang yang benar-benar memerlukan itu akan terkesan dengan perkara yang sama. Kata, oh ni sama kes ni. Ini betul tak betul ni. Jadi beberapa perkara yang sebegini yang kita perlu lihat. Kita sebagai orang awam, kita perlu juga meneliti supaya tidak berlaku kepada kehidupan dan juga orang sekeliling kita. Kerana kita tidak mahu mereka ini sekarang mengambil kesempatan, akhirnya menyebabkan mereka sepatutnya berada dalam landasan yang benar tapi terpaksa terjatuh dan terjumus ke landasan yang buruk dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Kemudian mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar menangis sehingga basah janggutnya. Tadi kan orang yang dapat minum teh Kautsar itu adalah orang fuqara muhajirin. Maka Umar bila mana mendengar kata-kata begitu, maka dia menangis dan basah janggutnya kan terlalu sedih. Aku mengawini wanita kaya sehingga hidupku cukup. Sekarang ini aku tidak lagi mencuci bajuku sehingga bajuku menjadi lusuh dan tidak meminyaki rambutku agar tidak kelihatan rapi. Nak katakan sebegitu sekali. Umar ni bila mana dengar Nabi beritahu bahawa keadaannya begitu, maka tiba-tiba dia rasa Allah sedihnya, kerana dia ni orang muhajirin. Tetapi muhajirin yang berwang lah, orang yang kaya. Berbanding dengan orang yang mula-mula masuk tadi, dia merupakan orang fakir yang muhajirin. Maka Umar kata sedihlah sebab dia tak dapat menjadi orang pertama dapat minum di Telaga Al-Kautsar. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang yang pertama sekali datang ke telagaku adalah orang yang lemah dan kurus. Orang lemah dan kurus serta sentiasa menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa dan berada di masjid. Itu orang yang apabila malam tiba, mereka menghadapinya dengan bersedih. Nak katakan bahawa atas dunia ini Allah ujikan dia tidak mendapat nikmat yang sebanyaknya. Atas dunia ini semua kekurangan baginya. Kurang kat sana, kurang di sini dan sebagainya. Maka bila mana masuk ke ruangan akhirat, dia ni telah dibekalkan dengan keadaan yang sempurna, dengan ibadahnya dia buat keadaan yang cukup-cukup hebat walaupun dia ni keadaan yang miskin dan fakir. Maka di akhirat kelak dia adalah orang yang pertama akan didahulukan untuk minum di Telaga Al-Kautsar. Nah, orang sebegini kita lihat dia kena faham bahawa konsep orang yang fakir ini, dia fakir bukannya pengutur. Kita lihat orang fakir ni pengutur, macam mana lah, adalah Allah uji dia dengan kemiskinan, ketidak ada cukupan nak makan dan sebagainya. Tapi rumahnya cukup-cukup tu, tak pasti kenapa. Nak minta belas ihsan pada manusia ke, macam mana ke, tidak faham. Tapi dia katakan rumah tu
sebagaimana kita lihatlah yang di bahagian rumah tu kotor dengan sampah, tidurlah sampah dan sebagainya. Jadi persoalan yang datang kepada kita, kenapa miskin itu perlu dizahirkan dengan sebegitu, dengan keadaan yang kotor. Sedangkan kita miskin, kita tidak berkeupayaan, tidak berkemampuan, tetapi kita cuba bersihkan diri kita. Kalau itu tempat kita nak mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak solat di situ dan sebagainya, elok kita kalau kita bersihkan tempat itu dengan keadaan yang sempurna, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya yakin di sini juga ada ibu ayah yang pernah melalui zaman-zaman kemiskinan, zaman-zaman ketidakcukupan. Jadi itulah punca-punca yang perlu kita laksanakanlah dalam kehidupan kita supaya kita tahu bahawa dahulunya kita keadaan sebegini, tetapi akhirnya kita dapat ubah diri kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala menukar kehidupan kita kepada mereka yang lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Sebab itulah kita ni bila mana contohlah kita ni dibekalkan dengan diberi peluang untuk berjumpa dengan orang-orang daif ni, maka perkara pertama yang kita kena buat adalah nasihatilah mereka. Usahalah nasihat mereka bahawa orang yang Allah uji dengan kedaifan ini, Allah ganti kenikmatan di akhirat kelak. Mungkin bukan orang pertama dapat minum di Telaga Kautsar, tapi antara manusia yang akan mendapat perhatian di akhirat kelak. Kerana di antara mereka-mereka yang akan masuk syurga terlebih dahulu, orang yang miskin. Kerana atas dunia diuji, Allah akan bagi nikmat di akhirat kelak. Tapi kalau atas dunia ni Allah diuji, kita dengan selambanya kita rasa Allah ujian itu beratnya untuk aku, tapi tak apalah, aku redha, aku dah nak berada ujian tersebut dalam keadaan yang aku tak mampu nak buat apa-apa, dalam keadaan yang dhaifnya, dalam keadaan yang sampah dan sebagainya, maka itu perkara-perkara yang perlu kita wawa kepada mereka. Saya sering berjumpa dengan sahabat-sahabat, orang-orang yang susah, nasihat kepada mereka bahawa ubahlah kehidupan dengan kadar yang mana kita boleh. Bantuan diberikan, tetapi cuba ubah penampilan. Rumah ni cantik, tak ada masalah, rumah ni cantik. Walaupun lantainya dah pecah dan sebagainya, kita cuba uruskan keadaan yang baik. Kalaulah dalam rumah itu tempat tidur kita dengan longgokan sampah, Allah, saya tak dapat nak bayangkanlah kehidupan macam mana kita nak. Kalau kita bagi rumah batu baru sekalipun, mentalitinya begitu, pergi tahun depan, perkara yang sama juga akan berlaku. Nah, kita minta jauh lah. Dan kita minta belah ihsan daripada kita sendiri untuk kita nak menegur, nak beri sampaikan sedikit maklumat, info kepada mereka-mereka yang Allah uji dengan ketidakcukupan di atas dunia ini. Baik. Kemudian, siapa pulakah manusia atau umat Nabi SAW yang diusir daripada telaga Nabi SAW? Oh, tadi orang yang awal masuk. Ini yang diusir. Ada orang diusir daripada telaga Nabi SAW. Beberapa orang dalam kalangan sahabatku pasti ada yang akan diusir daripada pergiku pada hari kiamat. Ketika aku melihat mereka menuju ke arahku, aku berkata, mereka para sahabatku. Namun lalu dikatakan kepadaku, kamu tidak mengetahui perbuatan mereka sepeninggalanmu. Ini Allah akan usir mereka kerana mereka itu tidak melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai umat Nabi SAW. Ya. Nabi jemput, tapi Allah bagi tahu mereka tidak buat apa yang kamu suruh mereka buat. Ya? Dalam satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dinyatakan di antara mereka yang ada diusir dari perigiku, maka aku bertanya, bukankah perigiku diperuntukkan untuk umatku? Allah menjawab, kamu tidak mengetahui perbuatan mereka. Betul, pergi itu untuk umatmu keseluruhan, tapi kamu tidak mengetahui mereka ni di belakang kamu ni tidak melaksanakan, di belakang kamu ni banyak mengutuk, dan kamu ni tidak tidak ikut sunnah kamu dan sebagainya, maka itu antara mereka kena halau. Jangan berselawat kepada kamu, itu antara mereka kena halau daripada Telaga Kautsar. Ya? Banyak perkara-perkara kita buat atas dunia ini, cuba kita lihat sendiri. Adakah kita benar-benar ikut apa telah diajar oleh Nabi SAW, ataupun kita ni banyak perkara kita menolak. Oh, zaman Nabi ni buat ni tak kena, zaman kita dengan teknologi lain kita tak boleh buat ni. Itu antara penolakan kita buat. Maka kita tolak Nabi pada zaman ini, maka automatik di akhirat kelak kita ditolak daripada minum di Telaga Kautsar. Ya. Baik. Maka keadaan ini juga di antara mereka-mereka yang sebagaimana Khawarij ke, Syiah ke, Mu'tazilah ke, itu mereka-mereka yang tidak akan diberikan dengan Telaga Al-Kautsar. Tak akan dapat merasai Telaga Kautsar tersebut kerana
mereka itu telah berada dalam kelompok yang berbeza. Telah berada dalam kelompok yang berbeza. Maka orang yang melakukan kezaliman, contoh melakukan kezaliman, derhaka, memusuhi kebenaran, merendahkan, bakal membunuh golongan yang menegakkannya, diusir dari perigi Nabi SAW, tidak dibenarkan. Walaupun hanya mendekatinya, dia akan terus dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat. Dia halau terus. Buat zalim, derhaka, dia musuh kebenaran dan sebagainya, maka dia akan dihalau. Tetapi ada juga yang pada mulanya diusir daripada pergi Nabi SAW, akan tetapi kemudiannya dibenarkan mendekatinya, iaitu orang-orang yang menyeleweng dalam syariat yang sekadar amal, tidak merosakkan akidahnya. Mereka dikenali daripada kesan wudhu yang bersinar pada wajahnya, maka mereka dipersilakan minum daripada air perigi Rasulullah SAW. Itu yang kita nak bicarakan, yang telah kita nyatakan sebelum ni, iaitu mereka ni buat pertama kali dihalau. Tak boleh. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahawa ini antara umatku. Tanda kat mana? Tanda dekat bersinarnya anggota wuduk kita. Anggota wuduk kita kat mana? Ni tangan kita, wajah kita, kaki kita bersinar di antara orang-orang yang lain. Sebagaimana kita jelaskan sebelum ni, kalaulah sekawanan kuda hitam itu penuh di ladang, tiba-tiba kita lihat ada tumpuk-tumpuk daripada kuda warna putih, maka mudah untuk kita cam kuda warna putih tersebut. Maka itulah gambaran kepada umat baginda Nabi SAW. Dengan cahaya yang bersinar, menjelaskan kepada kita bahawa itulah umat baginda Nabi SAW yang boleh kita lihat berdasarkan anggota-anggota wuduknya. Maka Nabi kenal, itu umat aku masa ni minum air. Walaupun dihalau sebelumnya, tapi akhirnya boleh masuk balik. Kenapa dihalau? Disebabkan mereka-mereka itu buat kezaliman, menyeleweng dari syariat, tetapi akidahnya masih ada. Solatnya masih buat. Yang tadi dah solat tak buat, semua tak buat, minta dapat apa-apa lah. Jadi solat dia buat, dia buat amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada sikit sebanyak perkara-perkara yang dia menyeleweng, dia tidak fitkan dalam kehidupan dia, maka dia akan dihalau, tetapi dipanggil balik lah, dipanggil balik. Orang munafik iaitu orang yang menyatakan beriman dan menyembunyikan kekafiran. Hidup sezaman dengan Nabi SAW, diputuskan menurut hukum zahir sehingga diizinkan meminum air perigi Nabi SAW. Kerana neraka hanya kekal bagi orang kafir yang sama sekali tidak ada iman dalam hatinya. Maka orang munafik ni pun dia akan dapat minum sedikit. Ditakwilkan dengan hanya orang kafir sahaja yang berada dalam neraka selama-lamanya. Orang munafik masuk dan azab dengan tempoh-tempoh tertentu, maka dia akan keluarkan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Disebabkan apa? Masih ada saki-baki keimanan yang ada dalam diri mereka. Sebab itu iman penting. Kita ni tengok orang jahat je, kita rasa jahat semua ni, neraka ni. Betul, neraka. Tetapi akhir nanti dia akan masuk ke syurga disebabkan masih ada la ilaha illallah dalam hatinya. Sebab itulah kita ni kalau boleh kita nak sebarkan dakwah, sebarkanlah supaya jahat sekalipun dia itu, janganlah dia ni mengkufurkan dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu tak boleh buat apa dah, itu mandatori. Tapi kalau dia ni tak solat, tak puasa, dia akan dihukum, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala neraka. Tetapi masih ada iman dalam diri mereka untuk membolehkan mereka itu kembali masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh minum air yang mana telaga Kautsar, telaga kedua bagi Nabi SAW dalam syurga. Telaga pertama tadi kan yang kita bicara, telaga pertama berada di luar sebelum Tian Sirat. Telaga kedua berada dalam syurga. Mana mereka tak sempat menikmati air yang sebelum Tian Sirat, maka dia dapat air yang kedua dalam syurga selepas kembali daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Baik. Ada pendapat yang mengatakan bahawa para golongan yang melakukan dosa besar yang dalam hatinya terdapat keimanan, walaupun hanya sebiji zarah, diizinkan meminum air telaga. Walaupun kelak diusir dari perigi Nabi SAW dan tidak dapat mendekatinya, jika Allah menakdirkan mereka masuk neraka, maka mereka tidak diazab dengan rasa haus dan dahaga. Nah, ini pandangan kedua. Gambarannya adalah sekiranya dia ni melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar, tapi dalam hatinya ada keimanan.
dia buat dosa membunuh kan, contoh. Tapi lah hati ada keimanan, maka dia ini diizinkan minum air, walaupun minum sedikit, dihalang, kemudian masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak diazab dengan rasa haus dan dahaga. Diazab dengan keadaan lain, tapi dia hilang rasa dahaga, hilang rasa hausnya dalam neraka. Sebab apa? Sempat minum sedikit daripada telaga Kautsar daripada Nabi SAW. Kata nikmat sungguh ni, sampai ke begitu sekali. Nak kata umat daripada Nabi SAW ini dijaga dengan rapi, jaga sungguh-sungguh. Akhir-akhir sampai penghujung pun masuk neraka, Allah izinkan untuk tidak merasa haus dan tidak merasa dahaga, walaupun diazab dengan azab yang lain dalam neraka. Mesti azab dengan kulit terbakar dan sebagainya, wallahu alam lah. Tapi nak gambarkan begitu. Okay. Baik. Dan kemudian yang terakhir ialah setiap Nabi mempunyai telaga masing-masing, mempunyai perigi masing-masing. Dimana perigi itu adalah untuk khas umat baginda Nabi masing-masing lah. Rasulullah SAW sabda, setiap Nabi mempunyai sebuah perigi dan mereka amat bangga apabila ramai yang mengunjunginya. Bangga orang datang minum air di perigi, sangat bangga. Aku berharap perigiku lah yang paling ramai pengunjungnya. Ada buat Tirmizi. Kita contohlah, tiba-tiba kita buat rumah terbuka, pada ramai orang datang tempat kita, seronoknya. Tengok rumah orang lain, tak datang pula orang tu. Rasa keseronokan begitulah. Diibaratkan dengan perigi di hari kiamat kelak, di pada masyarakat kelak, yang mana Nabi SAW mengharapkan ramai yang datang untuk minum air daripada perigi tersebut. Abu Isa berkata, Qatadah meriwayatkan daripada Hasan bin Samurah, yang mana dalam keadaan begini setiap Nabi mempunyai perigi kecuali Nabi Saleh AS. Kerana perigi Nabi Saleh adalah susu untanya. Perigi Nabi Saleh adalah susu untanya. Ya? Maka ketika aku berjalan dalam syurga, Nabi berkata, tiba-tiba aku berada di pinggir sebuah sungai dalam syurga yang kedua pinggirnya adalah mutiara yang bertatah. Aku bertanya, sungai apakah ini, wahai Jibril? Jibril AS menjawab, ialah sungai Al-Kautsar yang berlumuran minyak kasturi sehingga harum semerbak baunya, yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Anda katakan, dalam syurga itu Al-Kautsar yang telah diberikan kepada Nabi SAW itu baunya sangat-sangat indah, sangat-sangat nyaman. Nyamannya merujuk kepada Al-Kautsar, merujuk kepada kasturi yang baunya cukup-cukup harum. Ini ada minyak kasturi kan. Jadi itulah baunya. Dan lebih lagi daripada kasturi yang berada atas dunia ni. Anda gambarkan sebegitu. Jadi ini gambaran telaga baginda Nabi SAW yang telah kita bicarakan pada hari ini. Yang mana telaga itu untuk umat baginda Nabi SAW khususnya, yang mana beribadah, yang mana kita ni atas dunia diberikan peluang untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, maka beribadahlah dengan sempurna. Walaupun sedikit kita rasa kesulitan atas dunia ni, bila mana kita buat dengan ikhlas, maka Allah gantikan dengan kenikmatan besar di akhirat kelak, itu dengan satu kenikmatan dapat minum di telaga baginda Nabi SAW. Itu antara perkongsian yang kita lihat penting untuk kita mula lentukkan badan kita untuk lebih mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, dan seterusnya buat segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Cakap macam mudah kan, tetapi itu hakikat yang perlu kita laksanakan atas dunia ini, supaya semua perkara yang kita laksanakan hari ini adalah berentetan daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini dapat kita sama-sama ambil iktibar dan kita sama-sama amalkan dan sama-sama kita sebarkan kepada Allah, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kepada persoalan sekiranya ada, insya-Allah. Ya, boleh kita ada yang nak bertanya, silakan Ustaz buka soalan. Silakan. Rasanya semuanya dah jelas Ustaz ya, dah tak ada soalan tu. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan fadil Ustaz Dr. Khair Ashraf ya atas kesediaan berkongsi ilmu serta penjelasan yang cukup jelasnya tentang telaga Nabi Muhammad SAW itu, telaga Al-Kausar itu. Yang mana telaga ini akan dapat dinikmati oleh insan hamba-hambanya yang terpilih sahaja Ustaz ya. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat bagi kita semua dan segala perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah seterusnya kita ada lagi kuliah duha seterusnya bersama-sama dengan Ustaz lah. Ya. Dan Ustaz kita tutup dulu Ustaz, tangguhkan dulu dengan majlis dengan surah dengan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Ya Allah. Terima kasih Puan Inun dan semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat membuat kita kongsikan bersama. Kita tangguh dulu kongsian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.